Dalam hadis yang lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'khudhu anni haula'il kalimat fayamilu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qultu ana ya Rasulullah, fa akhadha bi yadi fa'adda khamsan wa qala ittaqil maharim takun a'badan nas warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas wa ahsin ila jarik takun mu'mina wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsih takun muslima wa la tukthir ad-dhahik fa inna kathrat ad-dhahik tumitul qalb atau kama qala. Hadis gharib rawahu Tirmidzi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bagi peluang. Nabi ada bagi satu peluang kepada sahabat-sahabat dia. Apa dia peluang kepada sahabat dia? Nabi kata, man ya'khudhu anni haula'il kalimat fayamilu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna. Nabi kata, hai, Nabi kata, siapa-siapa yang nak kalam hikmah yang aku nak bagi ni, siapa yang nak kata-kata hikmah yang aku nak bagi ni, untuk dia beramal dan untuk dia sampaikan kepada orang. Siapa yang mau ni kalam nasihat aku nak bagi ni, untuk dia beramal dan untuk dia sampaikan kepada orang. Tuan-tuan, sahabat Nabi ni, benda apa yang mereka tak mau daripada Nabi? Sebab mereka tahu benda tu benda yang bagi manfaat kepada mereka, maka mereka ni duk tunggu-tunggu. Sebab tu sahabat Nabi, mereka takkan biarkan Nabi SAW bersendiri. Kalau mereka tengok Nabi ada seorang-seorang, mereka nanti akan pergi duk rapat dengan Nabi, mereka akan pergi duk rapid dengan Nabi. Pasal apa? Pasal korang-korang mereka boleh dengar nasihat Nabi, dan nasihat tu bagi kelebihan dekat mereka. Satu. Yang kedua, pasal apa? Kalau Nabi tak boleh bagi nasihat pun, sekurang-kurangnya doa Nabi SAW, bila Nabi berdoa diaminkan oleh mereka, maka akan dimustajabkan oleh Allah doa. Kalau Nabi tak berdoa pun, sekurang-kurangnya kita duduk dengan kekasih Allah, kita boleh bertabarruk, kita boleh ambil berkat duduk dengan Nabi SAW. Tiga benda mereka dapat. Sebab tu sahabat ni, tuan-tuan, bila nampak Nabi, mereka nanti akan pergi. Contoh dia macam Nabi SAW keluar pergi semayang tarawih. Kita tahu kronologi ataupun sejarah tarawih macam mana. Nabi keluar 3 hari ya semayang. Hari pertama Nabi keluar, sahabat tengok-tengok Nabi keluar, sahabat pun pergi follow belakang Nabi, duk semayang dengan Nabi. Hari kedua Nabi lambat sikit keluar, sahabat pakai duk tunggu. Tuan-tuan sekalian, duk tunggu-tunggu. Tiba-tiba Nabi keluar pergi semayang tarawih, sahabat ligan pakai duk semayang dengan Nabi. Hari yang ketiga sahabat duk tunggu lagi lama, Nabi lagi lambat, Nabi keluar daripada rumah untuk nak semayang tarawih. Bila Nabi keluar, sahabat pun lari pakat pergi kat Nabi SAW. Sehingga kan Nabi semayang malam yang ketiga itu, ada di kalangan sahabat yang duk belakang, dia kata apa? Dia kata, kami ni hampir-hampir takut. Takut apa? Takut masuk subuh. Tengah duk pulun duk semayang tarawih, takut masuk subuh. Hari yang keempat, daripada pulun-pulun tunggu Nabi, tiba-tiba Nabi tak keluar. Subuh baru Nabi keluar. Bila Nabi keluar, mereka pergi kat Nabi, ya Rasulullah, semalam penuh masjid duk tunggu Nabi. Nabi pergi mana ni? Kami duk tunggu Nabi ni. Semua pakai duk tunggu. Sebab daripada malam yang pertama, kedua, yang ketiga, mula sikit, lepas tu bertambah, lepas tu lagi bertambah. Malam yang ketiga tu lagi ramai orang nak semayang tarawih bersama dengan Nabi. Nabi kata apa, tuan-tuan sekalian? Nabi kata, tarawih ni benda sunat. Aku tak keluar malam yang keempat tu apa? Aku takut-takut benda ni diwajibkan ke atas kamu. Nabi kata. Boleh faham tak sekalian? Benda ni benda sunat. Makna dia apa? Kalau hampa nak buat, hampa dapat pahala. Takut-takut kalau jadi wajib nanti hampa tak mampu nak buat. Boleh? Betul tak sekalian? Kita boleh kutu. Di surau ni pun malam pertama Ramadan, malam kedua Ramadan sampai malam 10 Ramadan penuh, tuan-tuan sekalian, sampai ke jalan. Sampai ke jalan kah? Sampai jatuh dalam longkang pun ada. Ada main 10 malam yang kedua, dia mula surut. 10 malam yang ketiga langsung tak ada orang. Tak tahu ke mana. Tok Imam pun baca ringkih-ringkih waktu tu pun. Nampak tak sekalian? Sebab apa? Sebab benda tu, bila dah kita duk gasak sangat benda sunat ni, kita buat macam benda tu wajib.
Bila buat macam benda tu wajib, dia mula main boring, dia mula main jemu. Bila main jemu, Tuhan tak jemu nak bagi pahala kat kita, takut kita yang jemu dengan ibadat kita. Tu makna dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tapi yang kata sahabat Nabi ni, depa tak jemu, depa duk tunggu Nabi SAW. Bila Nabi tanya depa, siapa yang nak kalimah-kalimah ataupun kata-kata hikmah ataupun pesanan-pesanan hak aku nak bagi ni, siapa nak beramal, silakan beramal. Siapa nak sampaikan kepada orang, silakan sampai. Tuan-tuan, yang mula-mula angkat tangan dulu siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebab tu Abu Hurairah ni tuan-tuan sekalian, tak ada langsung cerita dia tentang cacat celak yang ada kat dia. Betul. Hebatnya Abu Hurairah ni, sampai bila kita baca hadis Nabi, kita akan kapitkan nama dia bersama dengan hadis Nabi SAW. Pasal apa? Pasal dia orang yang banyak meriwayatkan hadis. Dia ni dengan ilmu, tuan-tuan sekalian, dia jadi serupa dengan orang yang lapar. Yang lapar ni bagi makan ni tak rasa kenyang. Macam itulah dia dengan ilmu. Mbak, kita dengan ilmu pun lah. Tekan pergi 9 ni lah, tu pun limit. Dia lajak pergi 9 suku, 9, 10, dia mula duk gelisah lah. Dia mula duk pulih, dia pulih kau ni lah. Ustaz ni tak nampak ke aku duk bergerak ni? Kan? Dia rupanya bergerak nak bagi ustaz usia dia. Nampak tak tuan sekalian? Kena ustaz bagi pula 9.45 pula berhenti. Allah. Dia apa menyuluk keluar. Nak jalan tak boleh, dah duk menyuluk serupa dengan apa? Serupa dengan cicak punya duk keluar. Bulan depan Ustaz Luqman mai, aku tak pergi dia, tak aku nak pergi masjid lain. Pasal apa? Dia balun malam tu 9.45. Macam mana baru ni saya bagi di mana Haji? Masjid Sungai apa, Bayam Baru kan, surau Bayam Baru, Haji Wahab lah Bayam Baru. Tajuk Imam dan Makmum, dia bagi saya ceramah. Saya nak berhenti pukul 9, nak berhenti pukul 9, dia lajak sampai pukul 9.45. Semayang apa guru-guru gerbang, 10 suku baru balik. Main sebelum maghrib, balik 10 suku. Tuan-tuan sanggup kah? Lu nampak macam syahid awal lepas ni. Dah. Tapi mereka ni bila saya tanya pula respon lepas pada tu macam mana? Oi, mereka kata okey ustaz, mereka kata ni kami nak panggil pula mai. Nak panggil pula tu pukul 10 suku punya berhenti. Lepas ni saya nak berhenti pukul 11 tengok. Kan? Macam mana pukul 11 okey ke? Nak panggil pula, mampu saya kena lari. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, bila Abu Hurairah dia yang sure diri dia kata saya ya Rasulullah, habaq mai kat saya apa yang nak disampaikan tu. Maka kata Nabi SAW, Nabi pun bila Abu Hurairah pun nampak bersemangat tuan-tuan. Orang kalau nak mengaji bersemangat, orang yang nak bagi ilmu pun bersemangat lah. Betul tak betul? Ni kalau nak mengaji tu pun main dia buat muka sopan dengan korang-korang tua. Dah lah tua. Main buat muka tua gitu, sopan dengan papa keladi perap ikut ustaz. Ustaz nak bagi lagu mana apa lagu tu, janji Aisyah mau duk berhenti kalau main lagu tu tuan-tuan. Ustaz nak bagi semangat ni pun, kalau kawan tu korang-korang tua, ustaz ni kira labi-labi. Boleh faham tak sekalian? Baik. Jadi bila dah Abu Hurairah tunjuk kata dia semangat dia kepada Nabi SAW, Nabi tuan-tuan habaq kepada Abu Hurairah macam mana? Akhadha biyadi fa'adda khamsan. Nabi terus pegang tangan Abu Hurairah. Allahu akbar tuan-tuan. Yang ni yang sahabat duk tunggu ni pasal apa? Kalau boleh Nabi boleh pegang tangan depa, Nabi boleh peluk depa, Nabi boleh cium depa, ya Allah. Menjadi satu penghormatan yang paling besar. Pasal apa? Pasal Nabi boleh buat macam tu dekat mereka. Baru ni apa? Sultan apa Agung mai pun. Tak sekalian. Hoi. Dia tanya apa habang. Dia tanya apa habang ya kat orang ni Batu Lancang ni. Dia balik cerita sebulan tak habis-habis. Itu bagui sultan ni, dia kata tu tang bagui panjang punya baru bagui punya sultan ni tak macam dulu-dulu. Ada ke dia mai tanya mamu, dia kata mamu apa habang, dia tanya macam tu, mamu tak kenal dia pun tak kenal mamu. Dua-dua kali yang tu baru manusia macam kita, tu duk berasa bangga dah. Betul tak betul tuan sekalian? Ni Nabi SAW
Yang Nabi ni pula kekasih Allah, dan kita mengharapkan syafaat daripada Nabi. Dia pegang-pegang tangan sahabat. Allah yang kata sahabat ni tuan-tuan, dia jadi lemah. Bukan lemah macam mana, kami duk tunggu lama dah Nabi nak pegang kami ni. Bila Nabi pegang, lalu fa'adda khamsan, Nabi pegang jari Abu Hurairah, Nabi kira 1, 2, 3, 4, 5. Nabi kata, Abu Hurairah, hang jaga 5 benda ni. Apa dia 5 benda tu? Kata Nabi SAW, ittaqil maharim takun a'badan nas. Wahai Abu Hurairah, berusahalah untuk nak hindarkan daripada buat benda yang haram. Nabi kata, Abu Hurairah, cuba tengok, lawan diri, berupaya, bersungguh-sungguh lawan diri. Pasal apa? Pasal nak hindar benda yang haram. Kalau hang boleh buat macam tu, maka hang adalah orang yang paling hebat dalam ibadat. Itulah ibadat yang tertinggi. Pasal apa? Pasal mencegah daripada benda yang haram. Bukan sembahyang sunat banyak, bukan baca Quran banyak, bukan kira berapa kali hang punya khatam dah, bukan banyak mana hang sedekah. Tapi kalau hang boleh tahan diri hang daripada buat yang kata buat maksiat, daripada buat benda yang haram, hang lebih lagi pahala daripada depa yang buat amalan sunnah banyak ni. Boleh faham tuan sekalian? Kita nak baca Quran, tuan sekalian, duk tengok orang lain duk baca Quran ni berong-berong sampai berapa puluh kali punya duk khatam, kita pun teringin ni, tapi kita tak mampu, kita tak larat, kita tak ada kederat kita nak baca. Boleh je baca, cuma kita ni demai macam mana tau. Baik, kalau hang tak boleh buat macam tu, hang jaga diri hang, jangan buat benda haram. Hang tahan diri hang, hang tahan nafsu hang, jangan buat benda haram. Maka hang adalah orang yang paling hebat daripada depa yang duk buat amalan-amalan sunat dah. Boleh faham tuan sekalian? Ramai orang pegang bang ni. Dia kata kami bukan tak pergi mengaji, bukan tak pergi surau. Dia kata kami duduk di rumah pun kami tak buat benda haram. Dia boleh tu kan? Semalam ustaz ada sebut, dia kata mamu tak dengar. Oh ya, kau ustaz ada sebut, sebab kami tak pergi. Jangan duk salah kat kami. Betul juga kalau dia bagi lagu tu pun. Tidak tuan sekalian? Baik, muslimin dan muslimat antara rahmati Allah. Nombor 1, ingat nak? Nombor 1, kita dalam amalan korang 1. Lepas tu nombor 2 apa? Bukan tekan amalan korang pergi buat jahat pula, lagi jahanam lah kita ni. Kalau kita amalan korang, kita pula duk tahan diri kita dari buat benda haram, dia akan fair and square, dia panggil. Dia akan fair and square balik. Pasal apa? Pasal depa buat benda-benda baik ni, belum tentu benda jahat depa tak buat. Nampak tak sekalian? Jadi kita potong tang tu. Sekurang-kurangnya kita tak buat ni benda-benda sunat ni, kita tak mampu nak buat, tetapi kita jaga daripada terjerumus ke lembah yang diharamkan oleh Allah. Maka kita akan mengatasi mereka dalam soal ibadat.